Okey, sekejap cikgu nak bincangkan. Okey, kamu lihat kat sini cikgu harap semua nampak apa yang tertera dalam cikgu punya cikgu punya buku surat kat sini. Cikgu harap kamu nampak apa yang ni. Okey, kita terus buat soalan Soalan ni adalah tentang bahagian A bahagian A iaitu sistem dan aplikasi sistem dan aplikasi dan kamu lihat kat situ sistem dan aplikasi bahasa sistem dan aplikasi bahasa dan kita bincang terus soalan tentang petikan ini. Lihat rajah infografik di bawah ini dengan teliti dan senaraikan dua kata nama konkret kata nama konkret dan dua kata kerja transitif. Cikgu jelaskan dulu apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja, kata nama konkret kata nama konkret. Okey, kata nama konkret Okey, kata nama konkret itu bermaksud ialah kata nama yang kamu boleh lihat dengan jelas. Kamu boleh nampak. Contohnya ialah macam jambatan. Jambatan, lepas tu kereta. Lepas itu rumah. Ini ialah contoh-contoh kata nama konkret. Lepas itu kamu lihat kat sini ada kata kerja transitif. Apakah dia kata kerja transitif? Okey, kata kerja transitif. Okey, kata kerja transitif maksud dia ialah contohnya Ali bermain bola sepak. Bermain bola sepak. Kamu tengok sini dia menggunakan perkataan bermain. Ada pelengkap kat sini. Ali ni ialah subjek, manakala bermain ni ialah kata kerja dan bola sepak ini ialah objek. Objek ni ialah pelengkap. Kamu tengok sini lepas bermain tu adanya bola sepak. Okey, itu ialah kata kerja transitif. Okey, manakala apakah pula dimaksudkan dengan kata kerja tak transitif? Tak transitif. Okey, kata kerja tak transitif maksudnya ialah contohnya ayah tidur. Ayah tidur. Kamu tengok sini ayah tidur. Tengok sekejap kamu tengok sini dia tidak pelengkap. Dia tak ada ayah tidur. Belakang ni tak ada pelengkap. Itu ialah dimaksudkan dengan perkataan dipanggil sebagai kata kerja transitif. Apa yang kita nak fokuskan ini, kamu carikan daripada petikan di bawah kata kerja konkret. Kamu carikan daripada petikan tu kata kerja konkret dahulu.
daripada petikan yang tertera di sini. Okay, lepas tu kamu dah cari tu, kamu bagi tahu cikgu dia punya jawapan dia. Daripada petikan tu ada kata kerja, kata nama konkret. Kalau dah siap kamu bagi tahu cikgu Daripada petikan ada jawapan dia. Siapa boleh jawab apakah dia kata kerja konkret. Cakap secara lisan lah, secara lisan lebih senang daripada petikan tu. Siapa boleh jawab yang pertama, kata kerja konkret. Cikgu dah bagi contoh kat sini kata nama konkret. Bukan kata kerja, kata nama konkret. Contohnya ialah jabatan. Kata nama konkret. Contohnya ialah jabatan. Manakala sekarang ni kamu kena cari dia punya kata nama konkret daripada petikan di bawah ni. Daripada petikan ni ada kata nama konkret. Okey, cikgu dengar jawapan tadi Okey, jawapan daripada, okey betul. Kaca, okey kamu tengok sini kaca. Betul, kertas betul. Kraft tangan. Yap. Kaca, kraft tangan. Okey, betul. Betul semuanya betul. Cikgu type kat sini supaya kamu dapat lihat. Aluminium betul? Okey, contohnya ialah aluminium. Aluminium Lepas itu kamu lihat kat situ ada kaca kan? Kaca lagi apa lagi? Kaca, lepas tu cikgu nampak jawapan kat sini ialah jawapan dia cikgu nampak kat situ. Cikgu susah lah, cikgu nak kena minta permission lah daripada tu. Cikgu nak buka sekejap. Apa lagi selain daripada tu Majalah. Selain daripada tu, daripada aluminium lagi apa lagi selain daripada tu? Majalah. Majalah. Ada majalah ke? Majalah boleh. Sekejap apa pula. Okey, majalah. Ni apa pula ni? Sekejap. Okey, majalah. Okey, sekejap. Okey, majalah. Okey, betul. Lagi apa lagi? Nampak tak lagi selain daripada tu? Surat khabar. Ada surat khabar, betul. Surat khabar cukup.
Ada banyak okey betul. Yang ni cikgu nak menguji kamu punya kefahaman kamu surat khabar plurg. Surat khabar. Lepas itu kita cari pula soalan yang kedua ialah kata kerja transitif. Kata kerja transitif kamu lihat kat sini. Ali bermain bola sepak. Bermain bola sepak. Okey, kamu lihat kat situ dia ada dia punya pelengkap di situ pelengkap. Contohnya lagi cikgu boleh bagi lagi ialah kamu tengok sini cikgu bagi satu contoh lagi. Kata kerja transitif kamu lihat kat situ kakak suka, cikgu tulis kat sini kakak suka membaca buku. Membaca buku. Kamu lihat sini, selepas kata kerja sini, membaca ni, dia ada buku. Buku ni ialah dia punya objek. Kakak ni ialah subjek. Maksud kat sini, selepas membaca buku ni, dia ada pelengkap dia. Kalau ada pelengkap kat belakang ni, kamu tak payah ambil yang buku ni. Ambil tuliskan membaca saja. Ini ialah kata kerja transitif. Ada soalan tak? Faham tak? Faham tak? Cikgu maksudnya, Macam mana? cikgu maksudnya dia kena ada objek lah selepas kata kerja tu. Betul. Dia mesti ada objek. Mesti ada objek selepas kata kerja. Tapi bila kamu nak cari jawapan, kamu tak payah tulis dia punya objek dia. Ambil dia punya kata kerja ni cukup dah. Okey, baik. Masih. Baik. Okey. Faham. Cikgu nampak kamu faham tu. Lepas tu kamu ambil kat sini. Ambil kat sini daripada bawah ni. Daripada sini ada jawapan dia. Tengok kat situ, lepas tu bagi tahu cikgu jawapan dia. Lepas tu cikgu typekan jawapan kamu kat depan. Dan semua boleh lihat. Mengubah, okey, mengubah sisa, betul? Cikgu bulat kat sini, mengubah, betul. Pasal ada sisa kat belakang ni. Dan kita ambil dia punya perkataan dia mengubah, betul. Tepat sekali. Cikgu type kat sini, Okey. Kerja-kerja, cikgu type kat sini supaya semua faham, Sekejap, Okey kat sini. Okey, kata sekejap, Okey. Kata kerja transitif. Transitif. Kamu kata tadi mengubah, betul. Mengubah. Ada lagi tak? Siapa? Ada lagi? Beritahu cikgu. Kalau gunakan kan? Gunakan dekat mana Gunakan tak boleh. Gunakan tak, dia bukan dia kena mesti ada imbuhan. Dia mesti ada imbuhan. Menggantikan tisu. Menggantikan tisu. Apa? Memberi apa? Memberi apa? Apa dekat situ dia tulis? Memberi apa? Membeli barang boleh lah. Membeli barang. Ada pelengkap dia barang. Okey? Cikgu, kalau menghantar surat? Menghantar surat, betul. Sebabnya ada surat tu ialah pelengkap dia. Menghantar tu dia punya kata kerja transitif. Dapat Dapat. Dapat, okey. Cikgu tulis kat sini ialah menghantar. Okey, menghantar. Lagi tadi cikgu dengar tadi dia kata apa tadi cikgu pun. Dia kata tadi membeli. Kamu tengok sini, cikgu highlight kat sini supaya kamu nampak.
Okey, kamu nampak kat situ. Kamu tengok sini membeli. Cikgu bulatkan sini. Membeli barang. Cikgu, kalau diguna semula? Diguna semula. Semula tu bukan objek. Semula bukan objek. Okey. Tapi kalau ada imbuhan D tu boleh juga kan? D tu boleh juga. D tu boleh juga. Contohnya kamu tengok sini ada perkataan lagi. Okey, cikgu dengar tadi jawapan menghantar. Okey, kamu tengok sini menghantar surat. Ni betul lah. Ada surat di belakang ni. Okey, cikgu bulat kat sini. Lepas itu mengganti tisu. Ni tisu ni. Tisu tu ialah objek. Okey. Mengubah lagi apa lagi selain daripada tu? Menjana sumber kewangan. Menjana. Okey, menjana sumber kewangan, betul. Menjana sumber kewangan. Okey, kita cikgu type kat depan atas dulu Okey, nombor satu-satu kita buat. Cikgu, memberi faedah? Memberi faedah. Faedah tu ialah objek Faedah. Faedah sekejap Sekejap. Okey, sekejap Okey, memberi faedah, betul? Okey, cikgu type kat sini. Kamu tengok sini. Bacakan jawapan-jawapan kamu cikgu nak tulis kat sini. Apa tadi? Memberi memberi faedah, betul. Lagi? Menggantikan. Menggantikan, betul. Menjana. Menjana, betul. Lagi apa lagi? Menghantar. Membeli dah kan? Membeli ke memberi? Membeli, betul, membeli. Cukuplah yang ni. Cikgu harap kamu faham tu Itu ialah membeli. Dia mesti ada pelengkap dia. Itu saja dia punya prinsip dia, kamu kena tahu. Prinsip penting Kita dah selesai ni. Okey? Dan selepas itu kita pergi kepada soalan yang bawah ni pula Soalan yang bawah ni. Okey, soalan yang bawah ni pula ialah mengenai okey, kamu tengok sini. Lihat lirik lagu di bawah dengan teliti dan senaraikan dua kata nama abstrak. Okey, kata nama abstrak. Okey, kamu lihat ini apakah dia kata nama abstrak. Kata nama abstrak, benda yang kamu tak nampak. Benda yang kamu tak nampak. Contohnya, cikgu boleh bagi contoh daripada petikan ini. Daripada bawah tu ialah contohnya ialah kasih. Kasih ialah benda yang abstrak yang tak nampak. Itu ialah kata nama abstrak. Manakala yang kedua pula kamu tengok soalan ni, dua kata nafi. Kata nafi. Apa pula maksudnya kata nafi? Maksud kata nafi maksudnya ialah menidakkan. Itu ialah kata nafi. Okey. Cikgu baca dulu dia punya petikan di bawah ni. Namun ku punya hati, senyumku tak segairah, gerak gaya tidak selincah, mataku tak seayu, kicau burung pun tak semerdu. Namun ku punya hati, juga gayaku perasaan, hidupku yang begini, kadar waktu diizin Tuhan. Tidak ku minta lahir ke dunia, tidak ku duga cacat begini. Bukan ku minta kasih dan sayang, bukan ku rayu bantu simpati. Maafkan wahai teman, ku menumpang di sudut dunia, mencari ketenangan sampai masa ku pergi juga. Okay, ini adalah sebenarnya daripada satu lirik lagu sebenarnya. Lirik lagu telah digunakan sebagai satu bahan dalam soalan yang bawah ni. Okey, kamu tengok sini, cikgu harap kamu faham
Ada soalan tak? Apakah sebelum kamu jawab soalan di bawah? Ada tak soalan berkaitan dengan kata nama abstrak dan kata nafi? Siapa yang masih lagi tak faham tentang soalan tu? Faham apa tu kata nafi? Macam mana? Kata macam mana kita kena ambil daripada petikan tu? Okey, Macam daripada mana petikan ni. Okey, daripada petikan ni kamu kena carilah daripada petikan ni. Perkataan tu memang dah ada. Contohnya cikgu ambil kat sini, kasih. Kamu tengok sini, cikgu ambil perkataan kasih ni. Kasih. Okey. Macam mana cikgu ambil perkataan kasih daripada petikan ni? Kamu lihat cikgu ambil, cikgu bulatkan Sekejap. Sekejap. Kamu tengok sini. Kamu nampak tak skrin cikgu sekarang? Nampak? Okey, kamu tengok sini. Mana cikgu dapat perkataan kasih tu? Kamu tengok sini. Cikgu bulatkan kat sini. Okey, kamu tengok sini cikgu bulat Kasih kat sini. Ini ialah dipanggil sebagai kata kerja, kata nama abstrak yang tak nampak. Okay, soalan. Maksudnya macam sifat ke? Macam sifat. Ya, betul. Macam sifat yang tak nampak. Okey, boleh jawab Oh, boleh. Okey, sekarang ni kamu carilah daripada petikan ni. Kata nama abstrak. Kalau sayang cikgu? Betul? Boleh? Sayang lagi? Semerdu. Semerdu. Merdu. Okey, merdu okey. Semerdu kat mana? Okey, sayang kita lihat dulu cikgu. Okey, yang ni ialah perkataan dia. Ialah sayang di sini okey. Okey, sayang. Okey, lagi okey. Okey, selain dia okey, kamu lihat kat situ semerdu tu tak boleh. Dia ada perkataan se di belakang tak boleh. Semerdu. Kalau merdu boleh. Oh. Apa lagi? Kalau ketenangan? Ketenangan boleh. Ketenangan. Mana ketenangan? Kat sini. Okey, kat sini. Okey, keterangan Cikgu type pun kat sini dia punya jawapan dia. Okey. Kalau ada imbuhan ke depan tu boleh cikgu? Contohnya? Ketenangan tu? Ketenangan tu boleh. Ketenangan. Yang kamu kata tadi semerdu tadi kan, semerdu tadi dia tak dia bukan kata nama abstrak sebenarnya. Dia bukan benda yang abstrak. Bukan benda yang abstrak. Oh, kalau perasaan tu? Perasaan boleh? Perasaan. Okey, cikgu bulatkan kat sini. Cikgu, kalau angin tu abstrak? Kalau macam ni, cuba kuat sikit. Kalau perasaan. Angin tu, okey, angin tu ialah abstrak. Angin tu kamu tengok situ, memang benda tu abstrak. Okey, tetapi okey, angin tu angin ialah abstrak betul. Angin ialah abstrak, benda yang abstrak yang tak nampak. Betul? Cikgu, kalau simpati? Simpati boleh? Simpati boleh? Tadi perasaan perasaan.
Lagi apa lagi? Perasaan, simpati, keterangan. Ya, cikgu rasa itu cukup dah. Boleh Itu saja. Lepas tu kita pergi kepada soalan lain pula. Kata nafi. Daripada sini, daripada petikan ni juga. Kata nafi. Kata nafi masalah yang merujuk kepada kamu menafikan lah. Contohnya, kamu menafikan apa maksud dia? Bukan? Betul. Bukan. Tidak. Bukan. Lagi apa? Tidak. Okey, tidak betul. Lagi? Tak. Lagi tak? Ada lagi tak selain daripada tu? Tak ada Cikgu rasa tak ada Tak ada Tak ada. Tak ada, okey. Betul lah tu. Semua kamu jawapan kamu betul. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada okey. Tak ada. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah contoh kat sini kamu cikgu jelaskan dulu apakah dia kata kerja, kata adjektif. Siapa tahu apakah dia maksud kata kerja adjektif? Kata kerja adjektif tu kalau tak silap Kata saya adjektif, kata adjektif. Bukan kata kerja adjektif, kata adjektif. Adjektif tu apa? sifat ke? Sifat. Contohnya? Betul Cantik. Ulang balik. Apakah dia adjektif? Macam besar. Betul. Besar, betul. Tepat lah tu. Besar cikgu tulis kat sini besar, lepas itu masam, lepas itu tinggi. Ini ialah kata kerja adjektif. Kata adjektif. Faham tak? Faham? Faham okey. Lepas tu kita pergi kepada yang ni, yang nombor 2 ni ialah kata kerja sensitif. Yang tadi kita ada bincang tadi kan, sensitif. Sensitif yang maksudnya dia ni ada pelengkap. Ayat yang ada pelengkap yang tadi contoh tadi cikgu dah bagi tadi kan kat atas kan. Pelengkap iaitu ada iaitu ada objek. Sekarang ni kamu bagi tahu, kamu carilah kat bawah ni apakah dia kata adjektif. Daripada petikan bukan kamu main ambil dari mana-mana daripada petikan. Besar. Besar, okey. Besar, okey. Teruskan. Besar cikgu bulatkan dulu, senang kamu nampak siapa tak faham dia boleh nampak. Padat boleh ke cikgu? Boleh, padat boleh. Sekejap. Cikgu. Okey, mana besar kamu tengok sini? Kat mana ayat mana? Beg sandang besar tu. Beg sandang yang besar, betul. Cikgu bulat kat sini okey, betul. Okey, lagi apa lagi kamu kata lagi? Padat. Padat. Dekat mana ayat mana tu? Baris atas sekali. Atas. Atas sekali, okey. Atas sekali, okey, betul. Padat, Sesak. betul. Lagi? Kalau sesak cikgu? Kelabu cikgu. Sesak boleh. Kelabu. Lagi apa? Kelabu. Kelabu ayat kat mana? Bawah sekali. Bawah Bawah sekali. kelabu. Bawah, okey, betul. Sarat. Syarat ayat baris nombor apa? Baris 3 3. Okey, 3. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Kalau berat, cikgu berat. Berat boleh? Berat boleh? Berat kat sini okey, berat. Dah berapa yang kita dapat dah? Kita dapat 6 Okey, cikgu tulis kat sini dulu. Jawapan kamu semua cikgu tulis kat sini supaya semua nampak Ini ialah kata adjektif. Sekejap
Okey, contohnya ialah kata kerja aktiviti kamu besar, sesak, lepas tu padat, lepas tu sarat, lepas tu kelabu, lepas itu berat. Betul lah tu. Cikgu nak tanya boleh? Ya boleh, silakan. Syarat tu apa? Syarat tu macam apa ni, macam kita, macam contohnya dia ada dua perkara sebenarnya. Maksud ada dua. Contohnya seorang wanita dia syarat mengandung. Contohnya dia dah nak sampai 9 bulan macam tu lah. Syarat sangat. Dia nak bila-bila boleh bersalin itu syarat. Satu lagi ialah contohnya macam lori bawa sampah. Lori itu syarat dengan sampah sarap. Maksudnya penuh dengan sampah sarap. Itu maksudnya syarat. Boleh? Boleh faham. Boleh faham Okay. Okey, kita dah selesai sampai ke praktis ketiga Praktis ketiga. Kita teruskan lagi kepada praktis yang keempat. Praktis yang keempat, baca petikan di bawah ini dengan teliti. Dan kamu kena senaraikan 3 kata kerja tak transitif. Yang ini, kata kerja tak sensitif tu cikgu dah terang kepada kamu tadi kan. Cuba ulang kepada cikgu, apakah maksud dia kata kerja tak transitif? Tak ada pelengkap. Ada pelengkap, betul. Kata kerja tak transitif transitif maksudnya transitif. Dia tak ada pelengkap. Ayat tu tidak ada pelengkap Dia punya kata kerja tu tak ada pelengkap. Kata kerja tiada pelengkap. Okey? Cikgu harap kau faham tadi apa perbezaan dia antara kata kerja tak sensitif dengan kata kerja transitif. Okey, yang ni kamu cari daripada petikan bawah tu. Carikan petikan bawah tu. Lepas tu kamu beritahu cikgu lah apakah dia kata kerja tak transitif. Itu di prinsip dia imbuhan. Tak kira, kadang-kadang kita boleh gunakan men ataupun kamu boleh gunakan ber. Okey? Kalau bersukan? Bersukan, betul. Kat mana kamu dapat? Ayat pertama sekali. Ayat yang pertama sekali ayat yang pertama. Okey, ayat yang pertama ialah bersukan, betul, tepat. Cikgu bulatkan dulu di sini Okey, satu. Okey, lagi? Digalakkan. Digalakkan. Kamu tengok sini, digalakkan. Kamu tengok sini, digalakkan. Digalakkan Sekejap. Bersukan. Okey, kita tulis dulu. Kita bulatkan dulu Kita bulatkan dulu. Okey, digalakkan. Okey, teruskan. Dicintai. Mencintai dekat mana? Ayat mana tu? Dicintai, barisan 4. Barisan 4. Dicintai. Okey, nanti kita akan terangkan. Okey, teruskan lagi. Beriadah cikgu. Ya, saya? Beriadah. Beriadah. Okey, beriadah. Okey, lagi? Menetapkan. Apa? Disambut. Disambut. Dekat ayat mana tu? Ayat last. Ayat last sekali, disambut. Okey. Okey, lagi? Siapa lagi? Menambahkan. Menamatkan. Mana kat mana? Menambahkan. Oh, menambahkan. Okey, tak apa. Okey, cukup lah tu. Okey, cukup
Okay, kamu tengok sini, dia punya jawapan kita lihat dulu dia punya jawapan dia. Okay, yang pertama jawapan yang menunjukkan kata kerja tak sensitif Kenapa pula dia tak boleh tekan sekejap Sekejap. Kita apalah cikgu kita pakai pen lah dulu Dia tak boleh pula ni. Okey, kamu tengok sini bersukan bersukan tu betul bersukan ni betul, okey. Lagi beriadah ni betul beriadah ni betul. Yang D ni tak boleh pakai D tak boleh. D tak boleh. D ni pun tidak boleh. D ni tidak boleh. Menambah produktiviti tak boleh sebabnya ada produktiviti dia pelengkap dah. Beriadah ni beriadah. Okey, beriadah tu betul. Beriadah ni betul. Okey, beriadah betul. Lepas tu kamu tengok dekat sini kamu tengok dekat mana aja. Menetapkan, kamu tengoklah perkataan ber. Ada tak kamu cuba cari perkataan yang bermula dengan ber? Selain Berkualiti. Berkualiti dekat mana tu? Line nombor 3. Nombor 3, berkualiti. Okey, berkualiti. Satu lagi. Berkualiti. Berkualiti dapat dah. Dah. Kawan kamu dah cakap dah. Satu lagi. Okey, bukan cukup dah ber. Satu lagi perkataan men. Menetapkan. Menetapkan kamu boleh ambil kat sini. Menjadi. Dia ada 3 ada 4 kat sini. 1 2 3 di sini. Lepas itu 4 di sini dah. Okey? Boleh Cikgu rasa boleh Boleh. Okey, cikgu padamkan dulu. Yang ni kita cukup kita dah cukup ni. Cikgu akan kamu bagi cikgu sekejap akan bincangkan dengan kamu. Ada satu bahan cikgu nak bincangkan dengan kamu. Sekejap Cikgu dah hantar tadi lah dalam kita punya kelas tadi. Cikgu nak bincang dengan kamu bahan tersebut Sekejap Okey, sekejap cikgu nak kita pergi kepada soalan tadi SPM. Sekejap SPM 10 cikgu dah hantar. Okey, yang ni Okey, cikgu harap kamu semua nampak tak cikgu punya skrin sekarang ni? Kelas kamu nampak Okey, kita bincangkan. Ini ialah contoh dipanggil sebagai perbendaharaan kata perbendaharaan kata. Dan perbendaharaan kata tu tajuk dia berkaitan tentang nilai demokrasi. Nilai demokrasi ni ialah perkataan-perkataan yang kita akan bincangkan pada malam ini. Okey, ayat yang pertama perkataan yang pertama di atas ni ialah perkataan dia ialah akal bistari.
Okey, akal bistari maksudnya ialah minda yang cergas. Maksudnya kita mempunyai fikiran yang cergas. Yang soalan macam ni, kamu lihat dalam SPM dia minta juga bila kamu menjawab soalan pemahaman, dia minta kamu nyatakan maksud. Contohnya perkataan apakah maksud akal minda, kamu kena jelaskan daripada petikan. Dan juga kamu juga akan dinilai dari segi bagaimana kamu menulis perkataan tersebut. Contohnya para pelajar yang memiliki akal bistari mampu melakukan pembaharuan yang akan melonjakkan ekonomi negara pada masa depan. Contohnya kamu mungkin pada akan datang kamu akan masuk dalam pelbagai bidang. Contohnya akan berkecimpung dalam bidang kejuruteraan, ada juga yang berkecimpung dalam macam bidang dengan idea-idea yang kamu ni, idea-idea yang bernas, ada mempunyai minda yang cergas akan membolehkan kamu mengeluarkan idea-idea yang banyak dan secara langsung akan memberi pulangan yang besar kepada ekonomi negara kita. Itu ialah perkataan akal bistari. Dan seterusnya perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua ni ialah kita rujuk kepada pilihan raya. Kamu belajar dalam sejarah dan kamu tahu apakah dia pilihan raya. Pilihan raya adalah satu daripada proses untuk memilih wakil pada peringkat parlimen, Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Dan contoh ayat yang digunakan ialah mereka tidak melepaskan peluang untuk pulang ke kampung bagi membuang undi pada pilihan raya umum yang berlangsung baru-baru ini. Perkataan pilihan raya. Ayat yang ketiga pula ialah budi bicara. Budi bicara maksudnya ialah akal budi. Contohnya kalau kat sekolah, selalunya cikgu kamu ataupun guru kamu di sekolah, mereka akan menggunakan budi bicara dia untuk untuk melaksanakan hukuman terhadap pelajar yang melanggar undang-undang. Contohnya pihak sekolah mempunyai budi bicara untuk mengenakan hukuman gantung sekolah terhadap pelajar yang selalu menimbulkan masalah disiplin. Itu ialah budi bicara. Manakala yang ketiga pula ialah perkataan ialah dilafazkan. Dilafazkan maksudnya kita ucapkan kata-kata. Contoh ayatnya ialah dalam majlis pelantikan pengawas, bacaan ikrar pengawas dilafazkan oleh ketua pengawas dengan suara yang lantang. Kamu tengok perkataan yang digunakan ni, cikgu bulat kat sini ialah dilafazkan, digunakan dalam ayat ni. Dan kelima ialah perkataan dia ialah perwatakan. Apa maksudnya perwatakan? Perwatakan maksudnya ialah perihal tingkah laku, jiwa ataupun pemikiran. Contohnya apabila kamu dilantik menjadi presiden dalam pelbagai persatuan di sekolah, guru-guru kamu akan menilai dari segi perwatakan kamu. Adakah kamu ni berkebolehan menjadi pemimpin dalam satu persatuan. Itu kamu cikgu-cikgu kamu akan menilai kamu dari segi itu. Itu nombor 5. Manakala yang ke-6 pula ialah perkataan dia dipanggil sebagai toleransi. Toleransi maksudnya ialah kita bertimbang rasa. Sifat menghormati atau menerima pendapat orang lain. Apabila kita berada dalam sebuah negara yang di kalangan masyarakat majmuk, kita perlu mempunyai sifat toleransi. Contoh ayat dia ialah aktiviti perbincangan berkumpulan akan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengemukakan pendapat di samping memupuk semangat toleransi. Apabila kita berada dalam sebuah masyarakat yang majmuk ni, kita perlulah mempunyai sifat toleransi supaya dapat boleh menyelesaikan sebarang masalah yang timbul. Itu nombor 6.
Dan kita pergi kepada perkataan yang ketujuh, iaitu perkataan dia ialah mengikis. Mengikis maksudnya ialah kita menghapuskan. Contohnya masyarakat umum perlu mengikis sikap bena tak bena dalam usaha membantu pihak berkuasa untuk mengurangkan kes ragut di negara kita. Maksudnya kita kena mengikis yang perasaan yang tidak pasti itulah mengikis di sini. Perkataan digunakan perkataan mengikis di sini. Manakala yang ke-8 pula ialah dikotakan. Dikotakan maksudnya ialah dilaksanakan, ditepati, janji. Contohnya ayat kat sini, kamu lihat kat sini, ahli politik mendapat sokongan padu daripada masyarakat kerana setiap perkara yang dijanjikan akan dikotakan sepanjang tempoh perkhidmatan. Dikotakan maksudnya kita laksanakan. Dan ayat yang ke-9 pula ialah perkataan dia ialah manifesto. Manifesto ialah kita rujuk kepada janji-janji ataupun pengisytiharan yang dibuat kepada orang ramai. Apabila sesuatu parti politik itu bertanding dalam pilihan raya, mereka akan mengemukakan manifesto masing-masing. Contoh ayat kat sini ialah setiap kali menjelang pilihan raya, calon yang mewakili setiap parti akan menyampaikan ucapan manifestonya. Manifesto tu ialah janji-janji dia di tempat-tempat awam untuk tujuan dia adalah untuk menarik sokongan orang ramai. Okey, itu ialah yang ke-9. Manakala yang ke-10 ialah sesungguhnya. Sesungguhnya maksudnya ialah sememangnya ataupun sebenarnya. Ayatnya ialah sesungguhnya ibu bapa bertanggungjawab untuk membudayakan amalan menabung dalam jiwa anak-anak sejak kecil lagi. Okey, itu yang ke-11. Manakala yang ke-11 pula ialah merealisasikan. Merealisasikan maksudnya ialah ianya menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan ataupun menjadikan ianya pasti. Contohnya, penguasaan generasi muda dalam bidang teknologi maklumat dapat merealisasikan negara ke arah negara maju menjelang tahun 2020. Dan perkataan terakhir yang berkaitan dengan perbenaran kata ialah reality. Reality maksudnya ialah hakikat ataupun kenyataan. Contoh ayatnya ialah hasrat kerajaan untuk melahirkan angkasawan menjadi reality apabila Dr. Sheikh Muzaffar Cukur berjaya meneroka angkasa lepas pada tahun 2007. Okey, yang ni ialah 12 patah perkataan. Okay, apa yang cikgu nak kongsi dengan kamu, apabila kamu nak menambahkan perbenaran kata, kamu perlu membaca majalah, baca buku dan mendengar isu-isu semasa di media masa. Dan daripada situ kamu boleh membiasakan dapat menilai isu-isu semasa dan soalan-soalannya semasa kat dalam SPM selalunya kamu akan diuji menjawab soalan-soalan yang berbentuk sedemikian. Okey, itu ialah kenapa cikgu kongsikan tentang perbendaharaan kata. Seterusnya kita lihat pula ialah tentang persoalan tema topik. Yang kat sini, apabila kamu menjawab soalan yang berkaitan dengan karangan, kamu kena pastikan apakah kehendak soalan. Contoh kat sini, jelaskan pendapat anda tentang kebaikan pilihan raya yang diadakan. Jawapan dia, pertama kamu lihat kat sini, rakyat berpeluang untuk memilih kerajaan yang memerintah. Maksudnya, apabila diadakan pilihan raya, kita sebagai rakyat kita berpeluang untuk memilih kerajaan yang kita nak. Yang kedua pula ialah rakyat berpeluang untuk memilih wakil rakyat yang berkebolehan. Maksudnya kita boleh pilih yang mana yang kamu fikir wakil-wakil yang kamu kehendaki. Manakala yang ketiga pula ialah rakyat mempunyai kebebasan bersuara
untuk melaksanakan polisi kerja. Ini ialah dia punya jawapan dia berdasarkan kepada soalan yang telah diberikan. Dan kita lihat pula contoh-contoh ini ialah sebagai kamu punya pengetahuan ialah contoh proses pilihan raya yang juga kamu juga belajar dalam subjek sejarah. Kamu belajar tentang bagaimana proses pilihan raya di Malaysia. Pertama kamu lihat kat sini, yang pertama proses dia ialah satu Suruhanjaya yang dikenali sebagai Suruhanjaya Pilihan Raya akan menetapkan tarikh penamaan calon dan pengundi. Penamaan calon maksudnya dia letakkan tarikh dan siapakah nama-nama calon yang kita hendak, dia akan beritahu kita bila tarikh dia. Proses yang kedua pula ialah penamaan calon. Penamaan calon adalah nama-nama calon-calon tu akan dihantar kepada SPR. Yang ketiga, parti-parti politik ataupun badan orang-orang perseorangan, mereka akan menyiapkan manifesto mereka untuk tujuan dia ialah untuk menarik minat pengundi-pengundi. Yang keempat pula ialah mengadakan kempen pilihan raya. Di sini parti-parti politik mereka akan mengadakan kempen untuk menarik minat pengundi-pengundi. Manakala yang kelima pula, Suruhanjaya Pilihan Raya akan beritahu tempat untuk mengundi dan tempat untuk mengira undi. Manakala proses yang keempat, 6 pula ialah di manakah tempat mengundi dan kamu akan diberi kertas undi dan kamu akan memangkah calon yang dipilih dan kertas undi itu akan dimasukkan ke dalam peti undi. Itu ialah proses yang ke-6. Manakala proses yang ke-7 pula ialah tempat di mana kita nak tempat kita di manakah pegawai-pegawai pilihan raya akan mengira undi kat sini mereka akan melaksanakan tugas mereka di sana. Dan yang terakhir pula, yang terakhir ialah pegawai pilihan raya pilihan raya kawasan akan mengumumkan keputusan pilihan raya. Ini ialah proses pilihan raya yang dijalankan di negara kita. Ini sebagai perkara apa yang kamu belajar kat sini ialah proses dia. Bila kamu nak menyatakan contohnya nak menghuraikan proses pilihan raya, kamu boleh menyatakan proses pertama sampailah proses yang terakhir iaitu pengumuman keputusan pilihan raya. Dan yang terakhir sekali, yang terakhir sekali ialah topik dia ialah huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin bagi menambat hati rakyat. Ini kita rujuk kepada pemimpin apabila mereka ingin menjadi wakil, menjadi calon dalam pilihan raya, mereka perlu menyatakan manifesto mereka dan apakah yang mereka boleh lakukan bagi menambat hati rakyat. Kenapa kita kena, kamu tengok sini soalan ni ialah pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin bagi menambat. Ini ialah dia punya kata kunci dia. Kata kunci dia ataupun kehendak soalan. Kehendak soalan. Pastikan kamu mengikut kehendak soalan. Kalau kamu tak mengikut soalan, kamu akan tidak mendapat markah yang kamu dah. Dan jawapan dia kat sini, kamu lihat kat sini, apabila kita apakah yang perlu dilakukan ialah seorang pemimpin tu ialah mereka perlu memerintah negara dengan adil dan saksama. Itu yang pertama. Manakala yang kedua pula ialah kita kena, bila pemimpin tu perlu mengamalkan ciri-ciri integriti. Integriti maksudnya dia kena seorang yang amanah, contohnya seorang yang jujur. Itu ialah merujuk kepada integriti. Manakala yang ketiga pula ialah menjaga kebajikan rakyat. Contohnya kalau sesuatu kawasan tu mereka menghadapi masalah air,
ataupun masalah pencemaran dan seorang pemimpin tu mereka perlu mengetahui apa masalah yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya di kalangan penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar. Ini tapi kamu apabila yang ni apa yang cikgu terangkan kamu ialah contoh-contoh soalan, contoh-contoh soalan, dan kamu kena kenal pasti apakah kehendak soalan tersebut. Okey, cikgu harap kamu semua faham apa yang cikgu dah terangkan kepada kamu, dan cikgu harap kamu boleh dapat belajar apa yang cikgu dah terangkan kepada kamu dalam masa sejam ni. Okey, kita cikgu buat rumusan apa yang kita dah belajar pada malam ni selama 1 jam. 1 jam cikgu dah terangkan kepada kamu tadi soalan-soalan tentang tata bahasa. Dia lebih kepada tata bahasa. Yang cikgu dah terangkan ialah mengenai kata kerja transitif, kata kerja tak transitif, lepas itu kata nama abstrak, kata nama konkret. Yang itu cikgu harap kamu boleh ingat perkataan-perkataan ini supaya kamu boleh menjawab soalan-soalan ketika peperiksaan SPM insyaAllah pada tahun depan. Ada banyak soalan-soalan yang cikgu boleh kongsikan dengan kamu pada minggu-minggu depan. Okey, cikgu jam pun dah sampai kepada penghujungnya. Sebelum cikgu tutup kelas kita pada malam ini, ada sebarang soalan yang kamu ingin tanyakan kepada cikgu, dan kita boleh berjumpa lagi insyaAllah pada minggu depan. Ada soalan tak? Cikgu, Ya, saya. apa maksud saksama? Sama tu maksudnya kita kena, macam contohnya dalam sebuah negara, macam kita berbilang bangsa di mana apabila kita membuat keputusan tu mestilah keputusan yang saksama, yang boleh disampaikan kepada semua orang, maksudnya adil kepada semua orang. Itu maksudnya saksama. Boleh? Kalau menambarkan hati rakyat, maksudnya menang hati rakyat ke macam mana? Maksudnya maksudnya kita dapat menarik hati rakyat. Itu maksudnya. Menarik hati rakyat. Itu maksudnya. Menarik hati rakyat lah. Itu